kepala. Yang pertama sekali ialah 060000 pengangkutan darat. Walaupun SPAT berada di bawah Jabatan Perdana Menteri, tetapi banyak komplain-komplain pengguna-pengguna dan pengusaha-pengusaha kenderaan lihat seolah-olah SPAT ni dia lebih hebat daripada JPJ. Saya masih ingat lagi kalau di dalam Dewan Yang Mulia ini kita bahas panjang bahawa SPAT diberi tanggungjawab untuk merangka dasar-dasar serta melihat bagaimanakah boleh menambah baikkan peranan dimainkan oleh agensi-agensi lain yang berhubung dengan pengangkutan darat. Tetapi saya lihat SPAT ini dia jadi macam new kid in the block, dengan kereta dia, dengan dia lebih hebat lagi daripada JPJ dan polis, dan peranan itu sepatutnya dimainkan oleh polis dengan JPJ. So saya minta kerajaan menimbang balik sama ada kuasa SPAT untuk melaksanakan kuasa-kuasa tangkapan dan lain ini boleh dipindahkan ke JPJ dan polis. SPAT harusnya kembali kepada peranan asalnya untuk melihat hal dasar. Itu yang pertama terus. Yang kedua, saya nak tanya juga di bawah 0600 ni, apa jadi tentang keputusan kerajaan yang telah pun menubuhkan satu syarikat AES Solution, sebuah syarikat Minister of Finance Incorporated, yang akan mengambil alih semua masalah ataupun perkara-perkara yang telah pun selama ini kita bincang, iaitu dua syarikat yang mengeluarkan saman, iaitu Beta Tegap dan Etis. Jadi adakah kerajaan, walaupun kerajaan umum akan memanggil juri audit luar untuk melihat, tetapi adakah, soalan saya ialah, adakah ianya akan dibawa untuk pengetahuan umum supaya akhirnya apabila kerajaan mengambil alih dua-dua syarikat ini, kerajaan betul-betul mengambil tindakan yang betul dan tidak merugikan rakyat terbanyak yang membayar cukai. Seterusnya tu pengusi tentang, saya juga dimaklumkan ada laporan-laporan mengatakan bahawa kadar tol akan dinaikkan. Adakah benar? Kalau naik bila? Kalau naik berapa persen yang akan naik, dan tol manakah kerajaan akan pertimbangkan untuk dinaikkan kadar tersebut? Seterusnya tu pengusi tentang 060400 pengujian dan pelesinan pemandu. Di antara komponen untuk mendapat lesen ialah seorang itu mestilah lulus komputer. Setiap minggu kita, khususnya wakil rakyat, akan didatangi dengan satu borang orang yang buta huruf untuk minta job dan juga pengecualian daripada test ini. Saya nak tanya kementerian, adakah test komputer ini dipantau oleh JPJ atau hanya meninggalkan kepada syarikat-syarikat yang melaksanakan test komputer ini? Saya lihat elemen korupsi berlaku, di mana ada orang kampung yang komplain sampai 17-18 kali pergi test tak lulus, dan setiap kali dia terpaksa receipt, dia kena bayar sejumlah duit. Dan ada juga syarikat yang mengatakan kalau tak mau test pun tak apa, tapi kita boleh kautim dengan membayar sekian-sekian duit. Dan saya rasa, yang pertama sekali, saya rasa test komputer ini tidak memberikan apa-apa manfaat pun. Kalau dia skor 100% dalam test komputer ini, belum tentu dia pergi jalan, dia menjadi seorang pemandu yang baik. Kerana untuk lulus sistem komputer ini tidak menjamin yang dia menjadi pemandu yang berhemah. Jadi saya minta kerajaan review balik siapakah pemilik syarikat-syarikat yang conduct test ini, dan sekian lama, dah berpuluh tahun dah. Adakah kerajaan telah pun membuat kajian sama ada betul-betul mereka yang lulus dalam test ini menjadi pemandu yang berhemah? Dan yang kedua, berapakah perbelanjaan yang digunakan oleh mereka-mereka yang gagal, dan berapa kali dia gagal, akhirnya ada orang yang tak nak pergi test dan dia terus membawa kenderaan tanpa lesen. Seterusnya untuk pengusi ialah 070000. Kita lihat banyak kemalangan-kemalangan melaut berlaku di highway, khususnya kereta satu keluarga langgar buntut lori yang sedang parking. Saya tak tahu sama ada undang-undang kita ni ialah tidak diendahkan, tapi saya rasa penguatkasaannya dia masalah. Saya tengok kalau kita memandu di highway, khususnya di highway plus, kadang-kadang kenderaan-kenderaan berat yang rosak ni, dia bukan ada triangle pun, dia letaklah pokok daun
daun pokok kita terbang ke kertas ke apa, konon-kononnya lori dia rosak, dia letaklah sampah sikit depan lori tu. Saya rasa dalam undang-undang jelas bahawa dia mesti meletakkan signboard yang jelas. Cuma persoalannya sekarang ni tidak ada penguatkuasaan yang tegas dan jitu. Saya rasa ini harus JPJ harus mengambil peranan yang cepat. Penjelasan. Ya, silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Sekarang ni setujukah macam ni kalau kita minta Kementerian Pengangkutan menyemak semula warna lori ataupun kenderaan-kenderaan besar yang berat? Sebab kalau kita tengok di Malaysia ni, warna kenderaan-kenderaan berat kita ni kebanyakan ni warna gelap, warna hijau gelap, warna merah pun merah dah nak gelap, dan kebanyakan memang warna gelap lah. Sedangkan kalau kita tengok di negara lain macam di Australia dan New Zealand, mereka banyak menggunakan warna putih pada kenderaan-kenderaan besar. Jadi mungkin warna ni juga akan membantu untuk mengurangkan kemalangan sebagaimana disebutkan oleh Sekretari tadi. Terima kasih. Tuan Busi, saya setuju dan masukkan ucapan Yang Mohd tadi dalam ucapan saya, sangat setuju. Kembali kepada penguatkuasaan ni, saya kira harus telah sampai masanya JPJ melihat bahawa mereka yang terlibat dalam kemalangan, khususnya yang melanggar kereta yang berhenti, dan kalau terbukti mereka tidak letakkan signboard yang dia rosak, saya rasa harus dikenakan tindakan mahkamah terhadap kereta yang rosak ini, ataupun pemilik ataupun pengguna. Kerana terlalu banyak kes-kes langgar belakang, khususnya di waktu malam, apabila pihak yang tidak tanggungjawab ni tidak meletakkan signboard. Begitu juga saya nak tanya apa yang berlaku dulu. Saya ingat dalam 4-5 tahun dulu, kalau kita tengok lori dia ada lampu liklap atas lori tu. Sekarang ni kalau kita naik lampu liklap pun tak ada dah. Jadi waktu dulu satu masa tu paksa lori terpaksa bubuh dan timeline kena ada. Sekarang ni lampu apa dia panggil atas tu lah, tapi maknanya tak ada lah. Jadi nampaknya seolah-olah kita ni waktu-waktu tertentu kita perkemah dia punya undang-undang, waktu-waktu lain kalau orang tak kaya, sahabat pun tak tulis, ahli parlimen pun tak sebut, akhirnya dia begitu sajalah. Jadi dia ada pasang surutnya. Dan akhir sekali Tok Musi ialah tentang saya nak tanya apakah 08 1000 iaitu JKRJ ni. Saya tahu yang JKRJ setengah-setengah negeri-negeri amat aktif. Tetapi apakah program-program ini, program mereka ini mendapat manfaat yang secara maksima? Saya tidak tahu sama ada kawasan-kawasan yang aktif, tetapi ada kawasan-kawasan yang macam tak berapa aktif ataupun tidak langsung ada program. Jadi kita nak tanya dengan jumlah yang agak besar diberikan kepada mereka, adakah mereka mempunyai seluruh negara, maksud saya, program-program yang berjalan tidak berkala tetapi yang lebih tersusun. Dan akhir sekali Tok Musi ialah one off 100 ni, perkhidmatan bantuan yang satu jumlah yang besar. Saya nak tahu apakah ke manakah wang ini dibelanjakan dan apakah jenis bantuan yang akan dikeluarkan oleh kementerian untuk perbelanjaan yang akan datang. Itu saya tahu. Terima kasih banyak. Putatan. Terima kasih.